Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama pada malam ini dalam memenuhi ruang antara maghrib dengan isyak untuk kita isi dengan program-program yang bermanfaat. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid kerana buat julung kalinya menjemput saya untuk hadir ke sini untuk sama-sama berkongsi satu dua perkara berkenaan dengan kehidupan dan juga undang-undang. Jarang tuan-tuan kan dijemput peguam kan. Biasanya ustazah, kalau peguam pun peguam syariah, tapi mungkin sejarah lah untuk di masjid ini jemput peguam sivil. Dan alhamdulillah tuan-tuan jangan khawatir kerana saya ada tauliah. Alhamdulillah saya ada tauliah mengajar negeri Terengganu dan juga Selangor. Jadi tuan-tuan jangan bimbanglah mana-mana punya penceramah nak pula datang hari ini ni. Tuan-tuan, seterusnya insya-Allah pada malam ini saya akan kupas satu tajuk iaitu keldai akaun. Kenapa keldai akaun? Kenapa bukan haiwan lain? Kan, apa benda sebenarnya keldai akaun ni dan apakah keldai akaun ni terlibat juga dengan kita? Kita duk bincang-bincang bab keldai akaun ni, adakah keldai akaun ni memberi kesan kepada kita? Yang itu yang kita nak bincangkan. Jadi tuan-tuan, kenapa disebut keldai akaun? Perangkap keldai akaun ni. Keldai akaun ni apa? Dia merujuk kepada akaun bank kita. Akaun bank kita yang kita dah buka dengan bank-bank itu, dan akaun tersebut kemudiannya digunakan oleh pihak-pihak yang tak sepatutnya, pihak ketiga, untuk tujuan salah, untuk tujuan yang menyalahi undang-undang. Scammer lah. Kan? Kalau biasa kita dengar orang duk bincang bab scammer kan, tipu orang, lepas tu transfer duit. Kan? Kalau di masjid kita ni ramai juga ni, saya percaya ada yang terkena. Konon-kononnya Tok Imam WhatsApp kita kata, oh ana dekat KL ni sangkut sikit, ada masalah. Jadi nak minta haji boleh tak tolong saya transfer RM300 sebab ada urusan saudara saya masuk hospital, jadi nak pakai duit. Saya punya bank pula tak bawa pula kad, jadi nak minta transfer, boleh tak tolong haji tolong transfer ke akaun anak buah saya, nama sekian-sekian. Kita ni tuan-tuan, lepas subuh biasanya kita tidur kan. Subuh tadi kita jumpa, aku jumpa Tok Imam tadi ni, oh cepat betul dia pergi Kuala Lumpur. Tak apalah, dia minta RM300, kita pun transfer RM300. Transfer ke mana? Ke akaun nama Minah bin Abu. Tanpa kita tanya, kita pun transfer, selesailah. Tiba-tiba datang waktu Zuhur, jumpa Tok Imam, pagi tadi saya terima mesej Imam minta RM300. Imam terima tak? Imam pun pening lah. Ji, saya tak minta duit lah. Macam mana pula? Tadi Imam kata Imam dekat KL.
minta transfer 300 ke akaun Minah binti Abu. Haji, saya rasa Haji kena tipu tu. Saya baru perasan saya punya telefon kena hack. Biasanya dia ada satu aplikasi tau, tapi kita tak nak sebut lah sebab ada live ni kan. Kita tak nak sebut nanti. Tapi biasa ramai yang saya jumpa, sahabat-sahabat kita ramai yang terkena. Tok Imam minta duit kan. Dan tuan-tuan perasan tak, kita transfer duit ke mana? Minah binti Abu. Minah binti Abu ni siapa? Waris ke kepada Tok Imam kita tadi tu? Tidak. Minah binti Abu inilah kedai akaun. Tak ada kena-mengena pun dengan Tok Imam. Tapi akaun dia kita dah transfer duit. Agak-agak tuan-tuan, boleh tak dapat? Kita dapat balik duit 300 yang kita dah bagi pada Minah binti Abu ni. Dapat tak? Tak dapat. Lepas tu apa kita buat? Report polis lah kan, sebab orang tipu kita, kita transfer ke akaun Minah binti Abu. Lepas tu apa berlaku? Itulah yang nak kita bincangkan pada malam ini. Ceritanya bab kedai akaun. Kena tipu satu hal, kita rugi satu hal. Satu hal lagi tu kita takut akaun kita telah digunakan. Maksudnya tuan-tuan, kedai akaun ni, akaun bank kita digunakan untuk tujuan yang salah, dan kita harus bertanggungjawab dengan akaun kita tu. Kita tak boleh kata, kalau lah contoh kita ditahan polis, bantu siasatan, kena pergi balai polis Marang ke, balai polis Wakatapel ke, even di balai polis di bandar di Marang sendiri, IPT tu pun, kita tak boleh kata, puan, saya tak tahu akaun saya kena jadi gini. Saya tak tahu. Hak yang saya tahu, saya pernah bagi akaun, nombor akaun saya dengan PIN number ya sekali kepada orang ni. Masa tu lah tuan-tuan, kita kena. Sebab tu kita akan bincang lah lebih-lebih bagaimana untuk kita mengelak diri daripada didakwa, ataupun kalau dah kena dakwa, dah kena tahan polis, apa kita nak buat kan? Okey, yang pertama kita bincangkan bagaimana kita ni boleh beri akaun kita, kad ATM kita, kad bank kita, user ID online kita, password kita pada orang lain. Tuan-tuan jangan terkejut bila dia kata pada polis, saya tak tahu tuan, saya tak tahu puan. Biasanya 3 benda ni, 3 kaedah ini yang membuatkan akaun kita terlepas kepada pihak asing. Yang pertama, kita sendiri serah atau beri pinjam kepada orang lain. Maksudnya kita ada kad ATM kita serahkan kad ATM kita pada orang lain. Bila yang berlaku ni? Tuan-tuan, biasanya yang berlaku ini apabila kita terlibat dengan pinjaman alung. Alung kalau nak beri pinjam pada kita, dia minta apa? Pertama, dia minta IC kita kan. Kedua, dia minta cagaran. Cagaran apa? Kad ATM kita. Adakah hanya kad ATM saja? Tidak. Apa dia minta? Dia minta sekali dengan nombor PIN. Maknanya tuan-tuan, kalau kita bagi kad ATM saja, orang tak boleh keluarkan duit kita, orang tak boleh guna pun akaun kita. Tapi kalau kita serah kad ATM sekali dengan PIN number, jam lah, habislah kita. Memang kosong lah duit lepas tu. Tapi apa yang berlaku, kadang-kadang bila kita minta nak buat pinjaman itu, memang disyaratkan kita kena bagi kad ATM, supaya dia kata okey, kita dah bagi duit. Contoh Along tadi dah mau pinjam berapa? 10,000. Okey, 10,000 dibagi bayar berapa duit kita? Dia akan bagi 7-8,000 je tuan-tuan.
Along dia tak akan bagi full. Dia akan peganglah 3 bulan installment tu sebagai cagaran dia. Kemudian dia kata, nak bayar macam mana? Oh, kita bayarlah, kita transfer lah, kita bank in lah bulan-bulan. Dia tak percayanya. Jadi apa dia buat? Syaratnya kena bagi kad ATM dengan PIN number. Sebab dia kata, kalau mu kerja, dapat gaji, mu keluar dulu dakci. Jadi sindiket ini, Along ini akan pegang kad kita tu, dia akan keluar. Cukup hari bulan dia keluarkan duit. Kalau government gaji 23, 25 kan, standby lah. 23, 25 tu habis lah. Kalau contoh kita kena bayar 1,100, 1,500 sebulan, habis dah 1,500 dapat gede dah. Okay, so itu yang pertama, kita sendiri serah bila mana kita terlibat dengan Along, kita bagi. Yang kedua, ada juga yang serahkan kad ATM dia ataupun bank dia ni, username dia, user ID dia dengan password bila dia nak mohon bantuan. Kadang-kadang ada orang mari kat kita, ini musim-musim lepas raya ni, ini sebelum-sebelum raya itulah kononnya, oh kita dana daripada sekian-sekian NGO nak tawarkan pokcik. Kita tengok pokcik ni rasa pencen dah. Orang pencen kita ada dana RM750 sekali, one off. Jadi kita bui lah kan. Tapi syaratnya kena buka akaun bank dulu. Hamba ada dah akaun tabung haji, hamba ada dah akaun bank sekian-sekian. Tak boleh. Skim ini kita dah sign kontrak dengan bank warna kuning. Jadi haji kena buka dulu akaun bank dekat bank warna kuning kepala lima tu lah. Kita tak boleh sebutlah nama dia sebab dia tak taja. Sekarang mau kita malam ni, kalau dia taja kita letak. Maknanya haji kena buka bank dulu ni dulu. Dah tak boleh ke bank lain? Tak boleh. Jadi kita pun dah nak 750 kan. Jadi kita pun builah pergi bank, bayar 10 riyal, buka akaun. Lepas tu benda, lepas tu kita pun bagilah pada orang ni tadi. Sebabnya kita kata nak dapat RM750. Kita dapat tak? Tengok ada nasib dapat, ada nasib tak dapat. Kalau dapat, lain pula dari sudut undang-undang. Kalau tak dapat, lain, beza. Tapi apa yang penting, kita dah serahkan kad ATM kita tu beserta dengan PIN number kepada orang lain. Tuan-tuan tahu tak apa yang dia nak guna akaun kita tu? PIN number apa, akaun kita nak guna untuk apa? Untuk tadi itulah, Hak Minah binti Abu tu, akaun dia telah diserahkan kepada orang ini, dan orang ni dia akan tipu orang lain, suruh orang tu masuk dalam akaun Minah binti Abu. Lepas tu duit dia keluarkan lah. Boleh tak dia keluarkan? Boleh lah, sebab kad ATM dengan dia, PIN number dengan dia. Kalau orang tu ada akaun perbankan, online banking, dia boleh keluarkan lah, dia boleh transfer out lah. Sebab dia ada PIN number. Sebab tuan-tuan, okey lah, biasa scammer ni dia akan berurusan secara cash. Kita kalau kita transfer duit, kalau kita kena tipu, mula-mula kita transfer daripada bank kita kepada bank yang diarahkan tu, kita transfer. Sebab tu kita sanggup pergi bila buat report polis, kita bagi tahu polis, tuan inspektor, ni bukti saya transfer duit saya 40,000 ke akaun ni, pergi tangkap orang tu. Tapi siapa boleh bagi jaminan yang duit kita 40,000 itu masih ada di akaun Minah binti Abu? Siapa boleh bagi jaminan? Untuk pengetahuan tuan-tuan, sindiket ini dia perlukan 5 minit sahaja. 5 minit untuk transfer paling tidak 5 akaun. Maksudnya tuan-tuan, kalau duit kita tadi 40,000 kita masuk ke akaun Minah binti Abu, dalam masa 5 minit duit itu akan berpindah ke 4 akaun lain. Jadi kalau kita nak buat tracing
Kalau kita nak stop, nak contact bank, nak minta bank holdkan ataupun berhentikan, mana jangan teruskan, 5 minit dia tuan-tuan. Kita ni 5 minit kita buat apa? 5 minit ni kita buat nono lagi lah, buat tak tahu lagi lah. Duit transfer dah. Macam tadi kan, kita transfer lepas subuh sebab Tok Imam minta tadi. Kita sedar balik bila? Zuhur baru kita jumpa Tok Imam, kita tanya dia, ada tak kita sebelum transfer kontak balik Tok Imam? Ada. Kita transfer dulu. Dah buat dulu baru kita tanya, Imam betul ke? Tak ada ya. Molek-molek ada, esok lusa baru kita tanya Tok Imam. Sebab Zuhur tadi lambat sikit, Tok Imam pun kalut, bagi-bagi salam tu tembok, kita masbuk lagi. Dah asar, kita pula nak pergi masjid, nak jumpa Tok Imam. Lusa baru jumpa Tok Imam, baru tanya Tok Imam. Siap dia kata lah, hamba memang hari tu, hari Khamis hari tu memang ada kan, tak keluar. Okey. So maksudnya 5 minit saja tadi. Itu yang apa disebut sebagai layering. Dalam tempoh 5 minit kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu kalau kita masih lagi dalam tempoh itu, kita boleh buat. Kita boleh kontak pihak berkuasa. Pihak berkuasa dia ada sistem dia, mana kita boleh kita sampai ke tempat itu. Macam mana kita nak buat? Okey, itu yang pertama, kita serah atau beri pinjam. Maknanya kita sendiri bagi kepada orang yang sama ada kita kenal atau tak kenal. Ada juga kita serah pada orang yang kita kenal. Contoh, kawan kita, adik-beradik kita sendirilah. Angah saya ni nak buat bisnes ni, tapi ada masalah sikit ni. Sebab saya nak buat pinjaman dengan bank sekian-sekian, ada masalah. Saya ataupun saya nak minta loan bank ini, tapi saya tak ada account pada bank ni. Boleh tak Ngah tolong bagi pinjam dulu, saya pinjam sehari je untuk cover kepada bank kita pelanggan. Sebab kalau pelanggan lain, dia punya rate keuntungan dia. Kalau Islamic finance itu kadar keuntungan dia. Kalau non syariah konvensional, kita panggil interest rate. Kalau saya ada akaun ni lain, boleh tak tolong pinjamkan saya? Kita pun mu nak pinjam je tak? Contoh je tak? Bagi dah kita nak pinjam sekali dengan PIN number. Sebab adalah dia nak buat sistem apa semua. Boleh ada tuan-tuan. Akaun kita digunakan oleh scammer. Okey, itu yang pertama, serah atau beri pinjam. Yang kedua, kita jual atau sewa. Ada tak? Ada. Dah buat apa tak cerdik kan orang tu nak pergi jual, lagi sewa akaun dia. Dah buat apa? Tuan-tuan, nasib kita tak sama. Kita mungkin duduk di kampung ini, kita boleh lah lauk-lauk kita tu pergi bira parit tu, carilah juga ikan sepat, ikan buyu, boleh dapat. Lauk benda pucuk ubi, kangkung, liar-liar tu boleh dapat buat lauk. Beras boleh kita minta mana-mana. Kalau kebetulan kita punya kawasan kita itu MPKK dia MPKK ke DPKK kita ni comel, dia memang bagi bantuan sebulan sekali dapat beras, okey lah. Ini kita cerita orang yang berada di luar, khususnya di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, gaji kat Kuala Lumpur 2,500 miskin, 4,500 miskin bandar. Tak boleh buat apa. Contohlah kita kata gaji 2,000, rumah saja 7,800 tuan-tuan. Kita ambil lah rumah flat di BKL, satu bilik air. Ni flat lama ni tuan-tuan, rasanya ramai banyak lah. Flat itu dah tak ada lah. Boleh dapat 450 satu bilik. Kalau dulu ada di Kerinci, saya pernah duduk situ, saya tahu lah. Di Kerinci, kemudian ada di Jalan Ipoh. Jadi tak ada dah. Baru ni saya tengok di Jalan Ipoh ada lah, kosong lah. Tapi flat satu bilik. Contohlah kita kata rumah saja 500 lah. Minyak motor, minyak kereta, okey lah, tak ada kereta lah, minyak motor lah.
Miak motor kalau tak ada 200 bulan tak boleh. Kita nak dapat rumah 500 bulan duduk mana? Duduk ujung. Sama ada duduk di belah rawang, sama ada duduk di belah Ceras di atas ni, sama ada duduk di belah Ulu Langan, kan, di Banting. Sehari RM7, isi Kibari lah, full tank habis sehari je. So bayangkan lah. Okay, contoh kita ambil RM300 lah, 500, 300 dah 800 tuan. Makan, ngasuh anak kecil bawah umur 2 tahun 700 seorang. Kalau rezeki anak beret selang setahun, mana? Tak cukup tuan-tuan. Jadi bila orang-orang macam ni lah, inilah target-target mereka. Sindiket ini akan pergi pada orang ni. Okay, bos you nak tak kita bagi duit bulanan 500 sebulan, tiap-tiap bulan kita bagi kat you nak tak? Kita tak buat apa-apa kan? Dah tadi gaji baru 2,500. Ni orang nak bagi 500 sebulan. Okay lah, kita fikir 500 dia nak bagi ni, lepas lah bayar rumah. Boleh? Apa kena buat? Okay, you buka account, you kasih itu account pada kita, apa dia punya ATM card dengan kita, password bagi kita. Bulan-bulan kita bagi 500. Senang tak? Senang. Silat-silat duit 10 yang tu kita buka account pun dia beri. You buka account saja, kita ni, you nak buat apa? Adalah kita ada bisnes sikit, kita share lah. You buka saja, kita pun tanpa usul periksa bagi. Dan kita dapat sewa bulanan. Tuan-tuan, kalau dah satu keping 500, agak-agak kita nak bagi, nak buka berapa account? 3-4 account kita boleh buka. Tak payah kerja lain lah. Bagi account je. Ada orang buat? Ada. Salah tak? Okay, kita bincang. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Tawaran kerja. Ini orang-orang muda lah. Orang-orang muda kadang-kadang dia tak tahu, naif. Anak kita ni baru ni musim-musim konvo kan? Uniza konvo, UMT konvo. Universiti mana lagi saya tengok 2-3 hari ni, banyaklah konvo. Masing-masing nak cari kerja. Kita sebagai mak ayah ni rasa macam nak jugalah kan anak kita dapat kerja. Biarlah gaji 1,500 pun, keluar universiti 1,500 sama kok gaji dengan orang hak tak keluar universiti. Ni tuan-tuan, majikan dia tak peduli mu master ke, mu degree ke, mu nak kerja ke tak, gaji kita beri 1,500 je. Nak tak? Terpaksa. Orang hak lulusan master pun minta ke ni. Kalau jawatan kerajaan tu N11 ni kira basic ni kan, pembantu pembantu pejabat. Yang berjawatan, yang berkelulusan master pun ada minta. Jawatannya 2, tapi yang mintanya 7-8 ribu minta. Ni mulalah. Mu pakai kabel benda, aku pakai fiber optik. Mu pakai kabel benda, copper lambat sikit, minta maaf. Kita mulalah, kebetulan ketua jabatan itu kawan kita, waris kita. Minta lah, sebab naknya anak kita dapat kerja. Dan kalau skim ni dia buat kena, dia akan buat lah. Okay, kita akan bagi gaji basic 1,500. Tapi kalau you nak lebih, you boleh buat. Okay, you kena buat macam ni. Yang itu yang biasanya anak-anak kita terperangkap, terpaksa bagi kerja kat KL. Macam saya kata tadi lah, 1,500 tuan-tuan, minta zakat lah. Memang tak lepas. Nak pula ni anak-anak kita ni nak bergaya lebih. Minum kopi tak ambuh, minum kopi kedai-kedai mamak ke, kedai-kedai biasa tak ambuh. Nak pergi kedai orang tengah boykot sekarang ni. Kan? Nak makan tak boleh makan hak ni. Air boleh ada. Kita tuan-tuan boleh je tak ada air kan, air tapis kat rumah tu bawa pergi kerja, dia tak boleh.
Beli air mineral. Mineral bukan air mineral gini. Hak mahal tu. Hak biasa kita boleh beli botol besar tu 2 ya, dia beli 18 ya. Nak namanya anak-anak kita ni. Kalau pakai kereta, tambah kereta jenama tempatan nak H. Kan? Sama je, laki puan sama je. Hak puan nak cari jodoh, hak laki kena gitu. Jadi nak menampung, bagilah, terlibatlah dengan aktiviti begitu. Lepas tu mulalah. Bila dah kena, itu masalah dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab menjadi kedai akaun ini merupakan satu kesalahan jenayah. Dia bukan kesalahan sivil, dia bukan kesalahan syariah dah. Dia kesalahan jenayah. Kalau kita kerja, polis mari kat kita, igat kita, gari tangan kita masuk radio car, pergi balai. Kesan dia tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kan, kalau kita lah, contohlah kita pernah lah bagi akaun kita tu. Contohlah tadi kan, Minah binti Abu. Dia ni kaki tangan kerajaan, cikgu. Tak maaf lah kan. Dia sebab dia terkena kan, dia tertipu kan, dia kena tipu. Contohlah dia ni cikgu, polis hijab dia di sekolah. Kan? Bayang kan, dia tengah mengajar, intercom panggil. Perhatian, diminta kepada Cikgu Minah binti Abu datang ke pejabat segera. Ada orang nak jumpa. Makcik Minah ni, ada orang nak jumpa kita betul lah pulak ni kan. Selebriti mana pulak ni nak jumpa kita ni. Kita orang kampung je. Gigi tengok, 2 orang pegawai kulit, seorang pegawai kulit, 2 anggota. Seorang anggota wanita. Saya tanya kita, puan ni Minah binti Abu ke? Ya, saya. Okey, saya inspektor sekian-sekian nak bawa puan ke IPD Temerloh. Sudah. Tuan-tuan bayanglah, dengan kita di sekolah tu kena angkut pergi. Boleh tak telefon untuk lelaki dulu? Boleh, telefon untuk lelaki. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Contohlah, kita tersebarlah cerita kita Minah binti Abu ni kena tangkap polis. Rasa-rasa orang cerita benda ni, kawan-kawan sama kawan-kawan ni hebohlah sekampung, satu sekolah tu. Mu tahu tak cikgu tu kena tahan dia. Jenayah asal ni, polis mari. Ni tak cerita tuan-tuan, kita kena. Malu tak? Malu. Tak pasal-pasal kan? Jadi kena elakkan. Malu satu hal lah, kita tak boleh nak cakap, orang buang mulut orang kan. Kita jadi kedai akaun, tapi yang disampaikan ke masyarakat kampung-kampung ni, cikgu tu nama je cikgu, tapi dia nipu duit orang. Berapa dia nipu? Adalah 100,000. Padahal tuan-tuan, 100,000 tu tak ada siapa pun tahu. Betul tak? Tapi sebab nak ceritanya, nak khabar kawan ni pula memang nak berahi Minah binti Abu lagi sedap lah dia buat fitnah. Mu tahu tak cikgu tu tengah-tengah ni kita ingat nama cikgu tapi rupanya nipu duit orang. Habis kita tak boleh nak buat apa dah. Nak sama fitnah, boleh sama fitnah, keluar duit kan. Okay. So apa kesan dia? Yang pertama tuan-tuan, kita boleh didakwa di bawah seksyen 109 kanun kesiksaan. Ni bila sebut kanun kesiksaan ni, dia sama je macam kes rompok, kes rokok, kes mencuri. Kanun kesiksaan. Sebab di Malaysia undang-undang kita, kalau yang melibatkan jenayah secara umumnya kanun kesiksaan. Kita pukul member ke, bertumbuk depan padang bola, kalah bola 1-0 ya. Tumbuk pula bukan tumbuk orang lain, tumbuk referee. Dah buat apa referee ni menapah dah ganti petai kaki tu, bagilah penalti. Tak bagi sutir ke referee. Kanun kesiksaan. Okey, dalam konteks ini seksyen 109 iaitu menyubahati, subahat. Maknanya kita bersubahat dengan scammer, kita boleh kena dakwa di bawah seksyen 109. Yang kedua, seksyen 411 menerima harta dengan curang.
Ini macam kalau kita biasanya Section 411 ni digunakan untuk orang curi motor. Curi motor, barang motor tu ada dalam rumah kita. Kebetulan lah anak kita ke, kadang-kadang anak-anak remaja ni, tuan-tuan tengok jangan dibawa balik benda yang tak kita rasa pelik. Exhaust motor, exhaust RX-Z dibawa balik rumah. Kita tak ada RX-Z, kita ada EX5, kita ada Honda Wave, kan, SYM. Tiba-tiba dia bawa balik, dia pakai pun dia pakai Honda, dia bawa balik exhaust RX-Z. Hati-hati, sebab kalau pihak berkuasa cek dan dia memang target kita, di mari rumah jumpa RX-Z, Section 411 lah, simpan barang curi. Tapi kalau konteks kedai account, kita simpan duit. Contoh tadi Minah binti Abu kan, yang tadi mula-mula kita cerita tu, Haji Mat dia transfer RM300 ke akaun dia. RM300 itulah duit curi, harta curi, diletak dalam akaun Minah binti Abu. Jadi Minah binti Abu akan didakwa di bawah Section 411 juga. Okey, yang seterusnya Section 424, Kanun Kesiksaan, iaitu mengalih atau menyembunyikan harta dengan curangnya dengan penipuan. Ini antara dua section yang biasa digunakan kepada kedai akaun, iaitu 411, 424. Ini biasa tuan-tuan. Sebab duit ada bukti duit. Sebab pihak berkuasa ni tuan-tuan, dia akan tengok. Contoh Minah binti Abu tadi, dia akan pergi pada bank, dia akan arahkan bank tolong sediakan dia punya statement account. Boleh kan tengok, ada duit keluar masuk hari ni, kita berapa hari bulan? Ini 7 hari bulan. Contoh pukul 10 masuk 7,000, pukul 10.15 keluar 10,000, pukul 11.03 masuk 7,000, pukul 11.21 keluar 6,800. Dan bila dia tengok ada keluar masuk, maksudnya memang akaun itu ada bukti yang jelas bahawa telah digunakan sebagai kedai akaun. Kena. Okey, kemudian 420, menipu dengan curangnya mendorong supaya harta diserahkan. Ini sama juga. 420 hukuman dia 424. Hukuman dia penjara tak kurang 2 tahun, tak lebih 5 tahun, denda dan sebat. Penjara confirm 2 tahun. Yang ini kalau kita nak lantik program tuan-tuan, tak ada 20,000 tak payah. Dah lah kita kena. Nak kena lantik keluar duit pula, lantik peguam 20,000 nak lawan kes. Kalau tak lantik, ngaku salah gaji, silat-silat hari bulan, keluar gengga kita. Nak buat apa? Jaga ni. Sebab peruntukan dia wajib jaga tuan-tuan. Okay. Itu antara dia. Ada lagi Section 120, Kanun Kesiksaan, Pakatan Jahat Jenayah, ataupun Section 4-1, Akta Money Laundering, Akta Pengubahan Wang Haram, dan juga Section 137, Akta Perkhidmatan Keuangan. Ini akta-akta banyak tuan-tuan. Jangan kata kita boleh selamat. Tak. Sebab tu contoh kita kata tadi 411 saya ada cerita tadi, kalau dia terima duit kan, contoh dia terima 500 sebulan, dengan situasi dia tak terima langsung, dia buka akaun, dia bagi serah pada orang, fakta itu akan menyebabkan sama ada kita penjara ataupun tak penjara, ataupun berapa ribu kita kena bayar. Sebab tuan-tuan, kalaulah ada bukti yang menunjukkan kita terima duit, tak kiralah atas alasan kita terima sebagai sewa ke, ataupun dana bantuan warga emas tadi RM750 ke, atau beasiswa anak ke, ataupun gaji dia ke, bila ada je fakta yang dia diterima duit, dia punya hukuman dia lebih berat. Tapi kalau dia tak terima, dia hanya serahkan akaun dan dia tak ada terima, jadi kemungkinan besar dia akan
Kalau sabit pun kena denda saja. Kita ada satu kes dulu. Satu makcik OKU tuan-tuan, umur lebih kurang dalam 60. Dia duduk di Sungai Petani. Dia didakwa di mana? Di Besut. Kesnya ada duit berjumlah RM800 telah dimasukkan akaun dia, dan dia kena dakwa lah 411. Bila fakta kes kata dia ni sebenarnya dia kena tipu lah. OKU maknanya ada orang jumpa dia, Mokcik ni OKU, kita nak bagi duit. Boleh tak Mokcik buka akaun? Tadi juga sama je, bagi akaun. Rupa-rupanya akaun ni digunakan oleh scammer untuk tipu orang lain RM800. Dan makcik ni satu sen pun dia tak terima dari mana-mana orang. Jadi bila ada fakta begitu, peguam yang mewakili, sama ada YBJK ke peguam percuma tu lah kan, ataupun peguam yang kita lantik, kita boleh mohon kepada mahkamah bahawa minta dikurangkan hukuman. Pertama, makcik ni pun OKU, sudah pasti dia ni ditipu. Yang kedua, dia tak dapat manfaat pun daripada tindakan dia bagi pada orang lain tu. Jadi last kali makcik tu kena RM450. Kena jugalah. Tapi tuan-tuan bayanglah, dah lah OKU datang daripada Sungai Petani, kena bayar dah kereta, bayar dah peneman dia tu, bawa anak saudara tu tak minum, tak makan, tengah hari kena berhenti, minyak kereta habislah juga. Jadi sebab itu saya kata, kalau ada bukti yang dia terima duit, susah sikit. Tapi kalau tak terima, insya-Allah kita bolehlah mohon pada mahkamah dipinda pertuduhan. Kurangkanlah ketuduhan, kan orang nak sebut tukar dah lekat ni, 411 dah lekat, tapi section 12 lekat. Tak apalah, janji kita tak kena penjara, tak kena bayar banyak, kan? Kena mengakulah salah kita. Boleh ke tak boleh tak mengaku? Boleh, cara lah. Tapi payah sekali nak menang, sebab akaun kita, masa kita nak buka akaun tu tuan-tuan, kan kita ada tanda tangan kan, cap jari, yang kita kata kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akaun kita. Jangan habis lah, tak boleh nak buat apa dah. Bank dia akan lepas tangan tuan-tuan. Dia tak akan kata macam mana, akaun apa, technical glitch lah, kena hack lah, kena godam. Tak. Akaunmu, akaun A bertanggungjawab. Okey, sikit lagi Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan, macam mana kita nak pastikan, nak cek, nak semak yang akaun kita ni tak disalahgunakan? Yang pertama, kita boleh buat semakan dalam laman web portal Polis Diraja Malaysia. Okey, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Pergilah buka laman web, nama dia Semak Mule. Okey, tuan-tuan type dia SEMAKMULE, Semak Mula. Okey, dia akan bawa kita ke satu laman web, satu portal yang mana kita boleh letak nombor akaun kita tu. Okey, dan tengok kepada carian dia. Maknanya keputusan, bila kita letak nombor akaun, kita klik seterusnya, dia akan keluar. Okey, kalau dalam kolom tu dia kata tiada laporan diterima terhadap nombor akaun tersebut, alhamdulillah, selesai. So kita tahu akaun kita tak pernah digunakan oleh orang lain, dan tak pernah orang lain tahu pun nombor akaun kita. Sebab pertama, dia kegunaan dia ada dua. Pertama, untuk kita buat semakan kod akaun kita telah disalahguna. Maknanya ada orang lain dah gunakan, dia gunakan nombor kita, bagi tahu orang lain, dan orang lain buat transfer pada akaun kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga gunakan laman web ini untuk kita transfer. Sebelum kita transfer, maksudnya tadi Haji Mat tadi, sebelum dia transfer 300 ke akaun Minah binti Abu, dia cek dulu akaun Minah binti Abu ni ada tak telah disenaraikan oleh pihak berkuasa bahawa akaun ini adalah akaun scammer. Semaklah dulu, jangan bayar dulu buat semakan. Kalau contoh dalam tu dia ada sebut, okey, terdapat 80 laporan 80 carian terhadap akaun tersebut,
dan 3 laporan polis dibuat. Maksudnya confirm itu akaun kedai. Tak payah lah. Walaupun kita tahu tadi Tok Imam tadi minta sangat-sangat kita, kan? Kalau nak Tok Imam, jom jumpa kat kedai makan, saya bagi 300, saya siap belanja Tok Imam lagi makan. Kan? Orang nak minta. Okey, itu yang pertama. Boleh buat saya makan, semak dulu tau, jangan transfer dulu baru semak. Banyak kita buat ni dah transfer baru pergi, oh hari tu lawyer tu ada sebut tu, kena buat kat sini kita pun semak, rupanya kita kena tipu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat semakan, pergi ke bank negara, kita ada bank negara kita kan, pergi buat, minta dia sediakan laporan SIKRIS, laporan penyata kewangan kita. Apa yang ada dalam laporan tu? Semua maklumat berkenaan akaun bank kita ada dinyatakan di situ. Sejak kita buka tahun 1976, kita kerja dulu, start tahun 76 kita kerja kan, ada disenaraikan di dalam senarai itu. Okey, ni nak azan dulu pun macam mana? Kita teruskan sekejap sikit je lagi. Okey. Jadi kita kena buat semakan kat situ sebab kita nak tahu berapa jumlah. Contoh, kita ada 3 akaun dan ketiga-tiga tu kita sendiri tahu. Akaun A, akaun B, akaun C, kita tahu akaun ni. Dan kita tengok pada kolom kemaskini terakhir, bila last kemaskini. Kalaulah contoh akaun itu dah lama dah, tahun 90-an last kali kita kerja dengan company tu, company ni minta kita buka dengan akaun tu, lepas tu kita pindah kerja atau buat bisnes sendiri, dah tak guna dah kan. Jadi apa kita kena buat? Tutup lah. Kebetulan pula dalam penyata tu dia sebut berapa jumlah terakhir. Tuan-tuan, kalau dah ada dalam tu ada 1000, takkan nak biar. Keluarkanlah, pergilah bank tu. Kalau bank tu dah tak ada, dah kena makan dengan bank, kan ada penggabungan bank-bank kan. Dulu banyak bank kita ni, ada berapa belas, sekarang ni ada tinggal berapa je, 8 bank kan, 4 bank besar. Kita pergilah bank tu, dia ada record. Sebab kita gunakan IC number, tak kira lah IC biru ke, IC lama ke, IC baru ke. Pergi kat dia, okey, cik, saya nak tutup akaun saya, duit saya ada 1000, keluarkanlah. Okey, dan tuan-tuan, kalau bank yang kita buka itu akaun konvensional, maksudnya kita kena buat cleansing, kan? Sebab kita dapat daripada, yelah, bila konvensional ni kan ada riba, kita kena keluarkanlah riba tu dulu. Berapa kita buat pengiraan. Kalau tak pandai, tanyalah ustaz-ustaz, pakar-pakar muamalat ni, dia orang tahu. Even orang bank sendiri pun dia tahu macam mana nak buat pengiraan. Contoh, kalau kita tahun 90-an ada 1000, kan, maksudnya compounded itu, berlipat ganda punya faedah tadi tu. Keluarkanlah faedah tu. Contohlah dikira-kira ada 400 ni tak boleh ni haram, sebab ini duit riba. Keluarkanlah, asingkan. Kita keluar 1000 tu, tapi asingkan 400 pergi ke mana, 600 kita makan lah. Belanjalah anak beranak, pergi mana-mana makan kedai, burger tepi jalan ke, burger tu ke, boykot juga tak boleh kan. Tapi 400 tu nak ke mana? Boleh sedekahkan. Sedekah masjid boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab masjid ini tempat ibadah. Nak sedekah, boleh kat masjid, dengan syarat kita tahu kita tak boleh letak pada akaun masjid. Maknanya untuk kegunaan program masjid, bayar bil, kemudian apa, nak buat tukar kapet, itu tak boleh. Tapi apa kita boleh buat? Buat tandas. Ni tak detar lagi ni kan. Contohlah tak cukup berapa, letak tak. Untuk kegunaan umum boleh. Duit riba, duit yang tak halal, kita boleh buat untuk kegunaan maslahat umum, tapi tak boleh untuk tujuan ibadah. Derma untuk besar masjid tak boleh. Untuk program masjid tak boleh. Ihya Ramadan tak boleh. Dia pelik sikit kan. Jadi kita kena buatlah sedekah anak yatim ke. Jangan pula kita nak bagi anak yatim tu, jumpa mudir, ustaz, ini ada duit riba, saya nak bagi kat ustaz. Janganlah, kan? Ustaz tu pun tahu, dan dia tak perlu tanya pun kita dari mana duit tu. Bukan hak dia untuk tanya,
sama ada duit itu duit sah ke tak sah ke, halal di sisi syarak ke tak, itu tak. Sebab dia yang menerima, dia boleh pakai. Sama juga duit riba kita bagi pada orang miskin, fakir miskin. Kita tak payah khabar lah, Moknah ini duit riba ni tau, Moknah ambil duit riba saya. Jangan, tak payah khabar dia tak perlu tahu pun. Kita kena judi ke? Kok ada je kan? Tapi harapnya tak ada lah dalam karya kita ni. Hak kata judi kena 1,000 nak halalkan, bagi RM400, RM500. Tak boleh. Judi tetap judi, haram tetap haram. Jadi janganlah. Okey, kita pun dah sampai ni pukul 8 ni. Jadi itulah sedikit tuan-tuan. InsyaAllah kita boleh bincangkan lagi kalau ada masa, kalau ada kelapangan waktu, kena timing dia, kita boleh bincanglah juga berkenaan dengan mungkin muamalat tadi tu macam mana kita nak buat cleansing. Masa saya berkhidmat dengan satu agensi kerajaan tu, memang kita buat, kita bagi tahu kaedah macam mana kita nak buat ni. Kita duduk dalam bank itu macam mana, kita tahu dah berapa ratus ringgit ni duit yang tak sah, macam mana kita nak kira, macam mana nak buat. Yang itu insyaAllah kalau ada kesempatan waktu, kalau dijemput lagi oleh Jawatan Kuasa Masjid, kita akan bincanglah bab itu insyaAllah tuan-tuan. Sebelum saya akhiri ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid kerana sudi jemput saya untuk kita bincangkan tajuk ini. InsyaAllah kita akan cuba jugalah bincang tajuk-tajuk lain insyaAllah. Dan saya juga mohon ampun dan maaf sekira cara penyampaian saya ini tak sampai. Tuan-tuan tak boleh nak faham benda lah Pak Zang ni cerita, kan? Tapi kalau ada apa, tanyalah. Saya pun kebetulan sebenarnya tuan-tuan, arwah pak mertua saya orang sini, orang Banjar Genap. Dulu arwah Tok Bilal sini, Pak Surazik tu pak saudara, adik dia lah. Ayah saya ni arwah Surim binti bin Sulung, orang sini jugalah kan. Mungkin ada yang terkenal lah, cuma saya minta maaf lah kan, saya ni orang luar jadi tak apa kenal warga-warga. Tapi kalau jumpa sekali-sekala tu dalam gedung-gedung itu saya tahu lah, cuma dalam ni saya tak pasti kan. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya penyampaian saya ni tak sampai. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai seorang manusia. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.